Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, summa ila al-qubur wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat والمعلمين والمعلمات كلهم أجمعين شول الليل هم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم أمسينا على الفطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم عليه السلام حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة علمي وناور قلوبنا كما نورت الشمس والقمر وسهل لنا أبواب فضلك. اللهم افتح لنا أبواب الخير وأبواب البركة وأبواب النعمة وأبواب الرزق وأبواب القوة وأبواب السلامة وأبواب العافية وأبواب المودة وأبواب الرحمة وأبواب المغفرة وأبواب الجنة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. والصلاة والسلام محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. صدق الله العظيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلى الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلى الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا يأتي بالحسنات إلى الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. Yang berbahagia lagi dikasihi Tuan Imam, yang dihormati Tuan Bilal, dan yang dihormati Timbalan Pengerusi Surau Taman Megah serta semua barisan ahli jawatan kuasanya, yang dihormati
barisan para alim ulama, tuan-tuan haji, tuan-tuan hadirin yang dikasihi lagi dirahmati Allah sekalian. Apa khabar semua? Kabar waras, alhamdulillah. Sejuk-sejuk kisahnya wuri alhamdulillah lah. Alhamdulillah. Terlebih dahulu marilah kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah muliakan pada kita akan nikmat yang tidak terhitung, yang tak terbilang. Terutamanya kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana telah dikurniakan sebesar-besar nikmat, iaitu nikmat iman dan Islam. Banyakkanlah kita berdoa semoga sepanjang kita hidup di dunia ini dan sekiranya kita mati nanti dalam keadaan beriman dan bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Tuan-tuan hadirin hadirat yang dirahmati Allah, pada malam yang berbahagia ini tuan-tuan, saya ingin membawa satu tajuk yang mana pada bulan lepas, iaitu di antara amalan-amalan yang berbonuskan dibinakan istana di dalam surga telah pun berakhir. Dan pada malam ini insya-Allah mudah-mudahan dapat menyuntik semangat kepada kita supaya membuat persediaan apabila kita berpindah ke alam kubur, iaitu berkenaan cara-cara mengingati mati dan persediaan untuk menghadapinya tuan-tuan. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, setiap yang bernyawa akan merasakan mati, ya. Sebagaimana yang dinyatakan dalam surah Ali Imran ayat 185. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin za'iqatul maut wa innafa tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati, dan hanya pada hari kiamat sajalah yang diberikan dengan sempurna balasanmu. Maksudnya tuan-tuan hadirin hadirat yang dirahmati Allah, setiap yang bernyawa akan menemui mati. Hidup lawannya mati. Sebab itu tuan-tuan hadirin hadirat yang dirahmati Allah, Sayyidina Umar Al-Khattab Amirul Mukminin, ya, radhiyallahu an, Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu an, ada menyatakan Allah Ta'ala ada sembunyikan 6 perkara daripada hamba-hambanya. 6 perkara ni Allah Ta'ala sembunyikan. Orang sici pun reti, diteleki oleh Allah. 6 perkara ini disembunyikan kepada hamba-hambanya. Ada hikmahnya kenapa tak diberitahu. Yang pertama tuan-tuan hadirin hadirat, apa yang disembunyikan oleh Allah SWT kepada hamba-hambanya, iaitu tentang amal kebaikan yang dilakukan ini sama ada diterima ataupun tidak. Allah Ta'ala tak beritahu. Kedudukan amalan sing kita lakoni kiki, kedudukan amal yang kita lakukan, terutamanya amal-amal soleh yang kita lakukan, Allah Ta'ala rahsiakan sama ada diterima ataupun tidak. Tuan-tuan ada tiap orang. Tuan-tuan sembahyang maghrib, wirid yang dongo, sembahyang sunat ba'diyah maghrib, sing dilakoni kabeh ki, reti apa ora? Diterima ataupun ora? Diterima ataupun tidak? Tahu ke tidak? Tidak tahu tuan-tuan. Allah Ta'ala rahsiakan. Kita cakap jauh pula tu semua diam semua. Amal soleh yang dilakukan tadi, solat maghribnya, ya wiridnya, ya doanya, ya sembahyang sunat ba'diyah maghribnya yang kita lakukan tadi ni, kita tahu tak solat amalan kita yang dilakukan tadi diterima oleh Allah atau tidak? Tahu ke tidak? Tidak tahu. Allah Ta'ala rahsiakan. Itu saya dah terangkan dulu. Yang kedua, apa yang Allah Ta'ala rahsiakan, iaitu kemurkaan seseorang. Kemurkaan Allah terhadap hamba-hambanya yang melakukan perkara-perkara yang mungkar. Allah Ta'ala rahsiakan kemurkaannya. Kadang-kadang tuan-tuan hadirin hadirat, dia tak sembahyang subuh, oi, tapi dapat tender, dapat sarapan, roti kosong, telur goyang, macam-macam lah. Ya, wah, rumah kedi-kedi, kereta ni pun mewah, tapi orang sembahyang subuh, wah, ya. Allah Ta'ala turunkan, berikan rezeki juga. Tapi rezekinya itu semakin jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Ta'ala rahsiakan. Yang ketiga, apa yang Allah Ta'ala rahsiakan tuan-tuan, sing kita tidak reti kabeh. Oh, nek reti kebek surah ki.
Tapi alhamdulillah surau ni memang ramai tuan-tuan. Alhamdulillah ya. Ada majlis ilmu ke tak ada majlis ilmu ke, podo ai. Alhamdulillah. Iaitu tuan-tuan yang ketiga yang Allah Taala sembunyikan kepada Sayyidina Umar Al-Khattab, iaitu ajal seseorang itu. Allah Taala sembunyikan. Tuan-tuan tahu bila mati? Tak tahu, tapi pasti mati itu akan tiba. Saya teringat cikgu saya cerita motivasi. Daripada saya budak-budak sampai Arab mati. Sampai Arab mati pula. Sampai tua lagi, kilingan. Cikgu saya cerita tentang ajal ni. Saya ceritalah dengan tuan-tuan. Kalau tuan-tuan dah dengar, buat-buat macam belum dengar lah. Apa ceritanya tuan-tuan? Ada pasangan ada pasangan suami isteri, baru pengantin baru. Ya, pasangan suami isteri ni baru pengantin baru tuan-tuan. Jadi dia nak cuba hidup berdikari. Ya, nak bina rumah sendiri, tak nak duduk satu bumbung dengan mak ayah mertua contohnya. Nak hidup berdikari. Jadi dia ada tanah dekat ujung kampung atas bukit, yang jauh daripada jiran. Buat rumah, dah siap dah rumahnya. Maka pindahlah pasangan suami isteri ni dekat rumah barunya yang agak jauh daripada jiran-jiran, yang kedudukannya di atas bukit. Apabila tuan-tuan malam pertama, rumah baru loh. Rumah baru, kek nganten baru. Kek rumah tonggo ni adoh-adoh. Ya memang sok tenan lah. Sok tenan ya. Dak ono sing ganggu lah. Tak ada yang ganggu lah. Pengantin baru, rumah baru, jauh daripada jiran. Memang anteng lah. Nek turu anteng ni orang ngomong. Padu. Imam ngomong padu. Iyalah. Ke arah turu, ya, patutnya tak ada orang kacau. Tiba-tiba kok, ya rumahnya atoh, kelilingnya sawit kabeh. Kelilingnya itu sawit semua. Walaupun jirannya jauh-jauh. Tikusnya banyak. Masa baru nak tidur tu, baru nak romantik. Tikus yang belayu rona-ren. Tikusnya kalau lari, tuan-tuan dekat roteng bunyi, tuan-tuan. Lagi tikus munduk sing gede-gede ngono. Orang iso turu lah. Mohon ini rona rene. Jadi perempuannya excited ni, sungguh-sungguh dia nak bunuh tikus tu. Abang, besok pergi kedai beli perangkap tikus, abang beli aja. Nanti kita yang kasih, kita yang pasang dia punya perangkap. Maka tuan-tuan, abangnya pun pergi kedai RM2.40, Jimat punya. Ya, baru pengantin baru, duit dah habis buat hantaran, beli yang murah-murah je lah, RM2.40 perangkap tikus. Jadi isterinya excited, ambil kelapa dibakar. Kelapa dicongkil dibakar. Baunya wangi tuan-tuan kelapa tu. Taruh dekat perangkap tikus yang kalau dia makan aja tersepit tikus tu terus mati kat situ. Bukannya perangkap dalam sangkar, bukan. Jadi isteri ni yang manjat. Ambil meja, panjat kat kursi, taruh dekat loteng. Jadi tuan-tuan hadirin hadirat yang dirahmati Allah, apabila dah taruh perangkap, maka tikusnya lari-lari nampak perangkap. Habislah aku, matilah aku ni, kata tikus tu. Tuan rumah dah tak suka aku. Tuan rumah dah tak suka aku. Nak dibunuh lah aku nak lari mana ni, kata tikus tu. Tikus tu tuan-tuan, dia teringat bahawa tuan rumahnya ni, dia ada bela lembu. Tikus tu pun lompat bagi keluar, jumpa lembu tu. Lembu, mbak, kata dia. Tolong aku, tuan rumah nak bunuh aku ni. Tolonglah aku. Lembu tu dipentingkan diri sendiri. Yang nak mati kau bukan aku. Aku ni lapar, teman hidup pun tak ada. Kau ni sibuk lah, kau uruskanlah sendiri. Yang nak mati kau. Contoh. Jadi tikus ni macam mana ni? Dia tengok kambing, ada kambing seekor. Dia rumah baru, jadi nak mulakan hidup ni, bela sikit-sikit lah. Jajal-jajal. Lembu seekor, kambing seekor. Kambing, tolonglah aku ni nak dibunuh dah ni. Tuan rumah dah pasang perangkap, matilah aku, kata dia. Ya? Kata kambing, itu punya hal, kau punya hal lah. Yang nak mati kau bukan aku. Kambingnya pun pentingkan diri sendiri. Aku pun pasangan tak ada, pasangan hidup tak ada ni. Nak fikirkan masalah kamu tak ada masa lah. Kau pergilah sini jadi lain.
Mereka cerita gitulah bahasa kasarnya. Lalu tuan-tuan, tikus tu pun nampak seekor ayam. Ayam jago. Kayak keluruk ngono. Oh, ketok. Ayam, tolong aku, tuan rumah. Yang perempuan tu excited betul, dia nak bunuh aku pasang perangkap ni. Aku nak lari mana? Tak ada jiran rumah ni. Kata ayam, kau punya masalah, yang nak mati kau bukan aku. Aku pun ada masalah sendiri. Dan aku tak ada pasangan hidup. Sama juga jawapannya kambing, lembu. Semua pentingkan diri sendiri. Maka tikus ni pun dengan hampa, dia lompat ke loteng semula. Apabila dia lompat ke loteng, terbunyi perangkap tikus tu jepat. Perangkap tikus tu jepat. Kemudian tuan-tuan, kedengaran suara apa? Perempuan menjerit-jerit. Tolong, help. Bahasa Inggerisnya gitulah. Tolong. Tikus semua tu berlayu, walak. Rupa-rupanya tuan-tuan, dekat perangkap tikus yang jepat itu ada seekor ular tedung selap. Lalu dekat perangkap tikus nyepit kena ekornya. Jadi apabila terbunyi kletek itu, perempuannya excited. Wah, malam nanti tidur nyenyak lah. Tikus dah kena perangkap. Perempuannya tak bagi tahu suami. Wah, excited betul, dia panjat sendiri. Wah, sekali panjat rupa-rupanya utuh tikus. Tedung selah. Wah, kena patuk ujung yang notol gitu. Wah, jadi kena patuk, menjerit-jerit perempuannya. Maka suaminya tengok, kenapa yang? Takkan tikus gigit awak? Oi, abang, itu tedung selah dekat atas. Suaminya kerana saking sayang kau bocil lu, pengantin baru lu tuan-tuan. Maka jadi kuat macam Ultraman lah ibaratnya tuan-tuan. Nampak tedung selah tu macam ular daun aja. Dia ambil kepalanya, dia tarik, putus kepalanya. Tengok. Patutnya yang nak dibunuh siapa? Tikus. Tudung selah yang mati dulu, tak pasal-pasal. Kan? Ajal tudung selah yang tiba dulu. Maka isterinya pun kena patuk ular, diikat. Naikkan motor, tak ada kereta masa tu. Dibawa motor pergi hospital. Pergi hospital, tuan-tuan hadirin hadirat yang dirahmati Allah, isterinya semakin teruk, semakin kritikal. Bang, teringin sangat, mulut pahit sangat bang. Teringin nak masak sup ayam. Teringin nak makan sup ayam. Wah, suaminya terfikir, nak cari ayam mana ni? Duit pun tak berapa nak ada, baru buat rumah. Oh, dia terfikir, dia ada bela seekor ayam dekat rumah dia. Wah, dia balik pun tangkap ayam, sembelih ayam. Tikus masih hidup lagi tak? Masih hidup. Tadi ayam kata, kau punya pasal lah tikus. Engkau yang mati engkau, bukan aku. Dia pentingkan ni. Tup yang mati siapa? Tikus. Ayam dulu yang mati. Tikus masih hidup lagi. Entah macam mana, penawar tak ada, bawa baliklah rumah. Sementara nak tunggu penawar, nanti kos bil tinggi. Maka rupa-rupanya isterinya telah sampai ajal. Isterinya meninggal dunia. Patutnya tikus yang mati dulu. Orang yang excited nak membunuh tikus meninggal dunia. Apabila dah meninggal dunia, tuan-tuan hadirin hadirat yang dirahmati Allah, yo dulu-dulure toko kabeh. Ya, toko kabeh dulure. Malam pertama banyak yang tak ramai datang lah. Dia tak berapa tahu lagi. Nak kenduri ni, kenduri apa jamuannya ni? Oh, nak belih lembu besar sangat. Jadi dia terfikir ada kambing yang dibela. Wah, kambing tadi yang cakap, kau tikus, yang nak mati kau bukan aku. Aku lama lagi. Kambing sampai ajal pergi dulu. Dah satu hari tu beritanya dah masuk WhatsApp, masuk YouTube, ya macam-macam lah, masuk Facebook. Wah, dulu ni kabeh balik. Wah, maka jamuannya tak cukup kambing lagi. Maka lagi besar. Maka yang disembelih apa? Lembu. Akhirnya siapa yang mati? Lembu. Yang hidup masih hidup siapa? Tikus yang masih hidup, yang sepatutnya mati. Itu cerita ringkas. Kalau disambung panjang lagi tuan-tuan, nanti ceritanya itu aja dapat kuliah maghrib tu. Ya. Jadi dekat sini tuan-tuan, ajar yang Allah Ta'ala rahsiakan. Ya, sebab tu kata Sayyidina Umar, ajar dia rahsiakan.
Yang keempatnya apa yang dirahsiakan oleh Allah, iaitu para waliullah, kekasih Allah. Allah Ta'ala rahsiakan. Siapakah waliullah? Tak tahu. Mungkin dekat surah ni ada waliullah. Kerana apa? Dirahsiakan supaya kita ni tak sombong, supaya kita ni jangan pandang rendah kepada orang lain. Ya. Dan yang kelima, apa yang dirahsiakan, kata Sayyidina Umar, Allah Ta'ala rahsiakan malam Lailatul Qadar. Bila masa yang tepat? Tuan-tuan tahu ke tidak? Tidak tahu, tuan-tuan. Dan yang keenam, apa yang dirahsiakan oleh Allah, iaitu solat wusta yang tepat. Adakah waktu asar? Adakah waktu subuh? Wallahu a'lam. Jadi tuan-tuan hadirin hadirat yang dirahmati Allah, maka kita sebagai makhluk Allah ini yang bernyawa tetap akan menemui mati. Justru itu kita tuan-tuan hadirin hadirat kena ingatkan mati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada menyatakan dalam hadisnya, tuan-tuan, kenapa kita disuruh ingatkan mati, tuan-tuan? Ada dinyatakan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pesanan Rasulullah apa dia? Daripada Imam At-Tabrani dan Imam Al-Hakim, Rasulullah telah bersabda, tuan-tuan, aksiru min zikri hadimil lazzat. Perbanyakkanlah mengingati pemutus kenikmatan, iaitu mati. Fa innahu lam yazkurhu ahadun fi diki minal aisi ila wasa'ahu alaihi wala zakarahu fi sa'atin ila dayyaqaha alaihi. Kerana sesungguhnya tidaklah seseorang mengingatinya ketika terasa sempit dalam kehidupan, melainkan ia meluaskan ke atasnya. Dan tidaklah ia mengingati ketika terasa luas selesa dalam kehidupan, melainkan menyempitkan ke atasnya, tuan-tuan. Jadi kalau tuan-tuan, kalau seseorang itu, tuan-tuan, ingat akan kematian, mendorong seseorang itu lagi lebih tekun untuk beramal ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tuan-tuan, apakah di antara cara-cara supaya kita lagi cepat mengingati kematian, supaya kita cepat ingat kematian? Kata Rasulullah, rajin-rajinlah kita menziarahi kubur. Ya, apa kata Rasulullah? Rajin-rajinlah kita menziarahi kubur. Sebab itu tuan-tuan, dalam kitab Wasiatul Mustafa, begitu juga dalam kitab Nasaihul Ibad, ada dinyatakan, tuan-tuan, malaikat Jibril satu masa telah berwasiat kepada Rasulullah, dan Rasulullah sampaikan pesanan ini kepada Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Apa kata malaikat Jibril? Sekiranya aku jadi manusia, tapi tak cakap jauh lah, tuan-tuan. Sekiranya aku jadi keturunan Nabi Adam, aku ora tinggal ke pitung perkara. Apa kata malaikat Jibril? Sekiranya aku ni jadi manusia, tapi dia tak jadi manusia lah. Sekiranya aku menjadi manusia, kata malaikat Jibril, ya Rasulullah, aku ora tinggal ke pitung perkara iki. 7 perkara itu bermakna apa? Ganjarannya sungguh luar biasa. Kalau malaikat Jibril jadi manusia, dia tak tinggalkan. Jadi kita ni sebagai makhluk Allah Ta'ala yang paling istimewa, yang bergelar manusia, janganlah kita tinggalkan 7 perkara ni, tuan-tuan. Pertamanya apa, tuan-tuan? Kata malaikat Jibril, iaitu solat fardu 5 waktu bersama imam. Solat fardu 5 waktu bersama imam. Kalau yang lelaki pergi di masjid ataupun surau, tuan-tuan. Rasulullah dalam keadaan gering pun dipapah oleh sahabat-sahabat untuk solat berjemaah. Yang keduanya, kata malaikat Jibril, sekiranya aku jadi manusia, aku akan tinggalkan apa? Mendampingi para alim ulama. Maksudnya, kalau sekiranya malaikat Jibril jadi manusia, dia rajin duduk dalam majlis ilmu. Macam tuan-tuan ni, Masya Allah, tabarakallah. Tapi kasih bukan ngajar, bual-bual aja. Yang lain-lain lah. Tengok saya jadualnya tu. 25 Ustaz Lupi, 30 Datuk Haji Kiai Suhaili. Tekolah rame-rame. Kerana kalau kita pergi majlis ilmu ni, tuan-tuan, insya-Allah besok kubur kita menjadi salah satu taman-taman surga, insya-Allah. Nombor 3, sekiranya aku jadi manusia, kata malaikat Jibril,
Sekiranya ada orang sakit, aku akan ziarahi orang sakit tersebut. Nah, jadi tuan-tuan hadirin hadirat yang dirahmati Allah, kita ziarah orang sakit ni ganjarannya begitu besar. Ya. Lagi-lagi tuan-tuan, kalau kita ziarah orang yang sakit, yang sedang tengah nazak, ya, dah sakit, lepas tu tengah nazak, kita sama-sama menghadapinya, maka bertambah isaplah kita, bertambahlah ingat akan kematian apabila kita menziarahi orang sakit, lagi-lagi orang sakit itu tengah nazak, tuan-tuan. Oh, lagi kita insap, tuan-tuan. Ya. Dan yang ketiganya, apa? 1, 2, 3. Yang keempat, iaitu tuan-tuan hadirin hadirat yang dirahmati Allah, dalam masa hidupnya tuan-tuan, dia suka mengiringi jenazah ke tanah pekuburan. Ya Allah, ganjarannya begitu besar. Sebagaimana yang saya nyatakan dalam hadis Nabi SAW yang lepas, tuan-tuan, tentang ganjaran ziarah kubur ni, malaikat Jibril pun pesan, kalau dia jadi manusia, ada kematian, dia pergi. Kerana apa? Dalam hadis Nabi SAW sungguh luar biasa orang yang menziarahi kalau ada orang kematian. Iaitu dalam hadis Nabi rawahul Bukhari bilangan 45, hadis statusnya sahih. Rasulullah telah bersabda, man taba'a janazatan muslimin imanan wahtisaban wa kana ma'ahu hatta yusalla 'alaiha wa yafruha min dafniha fa innahu yarji'u minal ajri bi qiratain kullu qiratin mislu uhud wa man shalla 'alaiha summa raja'a qabla an tudfana fa innahu yarji'u bi qirat. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Barang siapa yang mengiringi jenazah seorang muslim, dia perginya itu kerana iman dan mencari keredaan Allah. Masya Allah, tabarakallah. Ya. Barang siapa, saya ngomong layat ni, orang coba ngomonglah, mengharapkan keredaan Allah, dia bersama-sama solatkan jenazah sehingga selesai sampai tanah perkuburan, maka dia pulang membawa pahala 2 qirat. Setiap qirat itu setara dengan gunung Uhud. Pahalanya begitu besar. Orang yang mengiringi jenazah, mengharapkan keredaan Allah, dia solatkan jenazah dan mengiringi sampai tanah perkuburan, dia membawa balik pahala sebesar 2 qirat, iaitu sebesar 2 gunung Uhud. Luar biasa, tuan-tuan. Tuan-tuan boleh angkat gunung Uhud tu pakai tangan. Oh, nak daki pun dah penat, lagi nak angkat, lagilah tak kuat. Dan apa lagi sambungannya? Dan barang siapa yang mensembayangkan dan pulang sebelum dikuburkan, maksudnya dia lunggung layan, ziarahi kematian, mengharap keredaan Allah, sampai solat jenazah, wis selesai, balik. Wong mai telefon, bang, beras entek, anak wis balik dia nak mangan. Jadi dia tak hantar sampai tanah perkuburan. Sampai solatkan jenazah, dia balik, tak sampai tanah perkuburan, maka kata Rasulullah dapat ganjaran sebesar 1 qirat. Dapat apa? Pahala sebesar 1 gunung Uhud. Tapi kalau sampai tanah perkuburan, dapat pahala 2 qirat. Jadi saya harap kalau mengiringi jenazah ni, tuan-tuan, solatkanlah setidak-tidaknya. Jangan kita mengiringi jenazah duduk dekat kenderaan kita. Orang pak imam, pak bila suatu bagi penghormatannya tahiyat, kita sama-sama mensolatkan jenazah. Obat tak tahu aja. Aja bukan orang sini ya. Dua motor duduk buah pokok bunga puding, buah pokok kelapa. Dapat berapa qirat? Dia tak sebut. Dia tak sebut. Kalau dapat pahala pun tak sama pahalanya macam orang yang solatkan dan kemudian sampai ke tanah perkuburan. Tuan-tuan hadirin hadirat yang dirahmati Allah, solatkan jenazah ini di antara perkara-perkara yang dapat menerangi kubur. Dalam hadis ada menyatakan keadaan kubur ni terang ataupun petang. Petang, tenang. Apa tu susah. Kita ni kalau gurau tengok tempat-tempatnya, tuan-tuan, jangan kita mempermain-mainkan. Ada apa tu susah, ustaz? Kubure petang, saya kan nonton lampu LED.
Nggo apa jenenge ki solar, tenaga solar ya. Wah, lampu ni ki lebok ki ning kubur, solarnya dia kayak atas kubur. Oh, terang kubur Nah, itu pemikiran awak. Bagi si mati kalau dia tak beramal soleh, taruh lampu apa namanya ni? Apa namanya yang paling terang tu apa namanya? Oh, spotlight pun tetap gelap, tuan-tuan. Gurau di batasnya, itu pun jangan dibuat memang gurau, tuan-tuan. Sebab dalam kubur ni gelap. Rasulullah yang kata. Dalam hadis daripada Sayyidatina Aisyah, Rasulullah telah bersabda, "Annam ra'atan sauda'a kanat taqumul masjidan aw sa'ban fafaqadaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fasa'ala anha aw anhu faqala mata." Qala sallallahu alaihi wasallam, "Afala kuntum azantumuni?" Qala faka'annahum saharu amraha aw amrahu. Faqala sallallahu alaihi wasallam, "Dulluni ala qabrihi." Fadalluhu fasalla alaiha. Summa qala sallallahu alaihi wasallam, "Inna hadhil qubura mamlu'atun zulmatan ala ahliha wa inna allaha yunawwiruha lahum bi salati alaihim." Rawahul Bukhari dan rawahul Muslim. Saya bacakan hadis ini, tuan-tuan, supaya mendapat rahmat. Kita ni kalau duduk dalam majlis ilmu, baca hadis, baca ayat Quran, lagi menambah keberkatan dan rahmat Allah. Kalau kita baca maknanya itu bukan tak boleh, tapi rugilah, tuan-tuan. Apa pengajaran dalam hadis ni? Sesungguhnya, tuan-tuan, diceritakan dekat Masjid Nabawi ni ada seorang perempuan berkulit hitam. Ada setengah riwayat seorang pemuda yang berkulit hitam. Tapi walaupun hitam kulitnya, racin, kenteng. Racin lah. Racin tu kenteng, Dia walaupun berkulit hitam neng Masjid Nabawi, neng Madinah, selalu dia iseng nyapu, ngeresiki sampah. Bukan nyapu masjid mana kuat besar. Sampah lah dia sapu nyampah. Kalau ada kotor-kotor, tak jejak dia bersihkan. Senang cerita macam Noja lah. Perempuan berkulit hitam ni dia bersih, dia rajin. Rasulullah nampak kalau dia sampai masjid, sering nampak perempuan ni, ada setengah riwayat namanya Ummu Mahjan. Dia rajin nyapu dekat masjid, bersihkan masjid. Satu masa Rasulullah ni datang Masjid Nabawi, kok didelok Ummu Mahjan kok dak ono. Perempuan yang berkulit hitam ni selalu ono nyapu ngono. Dinopi kok dak ono, tak ada. Jadi Rasulullah dia tanya pada sahabat, "Wahai sahabat, endi Ummu Mahjan kok ora ketok?" Tapi tak cakap jauh lah, tuan-tuan, Ummu Mahjan mana tak kelihatan. Perempuan yang berkulit hitam tu yang selalu nyapu-nyapu masjid, keparannya endi? Dekat mana kau tak nampak? Lalu sahabat berkata, "Ya Rasulullah, Ummu Mahjan telah meninggal dunia." Perempuan yang berkulit hitam yang rajin menyapu masjid itu telah meninggal dunia. Lalu Rasulullah takon. Rasulullah tanya, "Kok aku ora dikandani?" Tak dikandani tu. Sini sama baca bahasa Jawa. "Kok aku ada dikandani, kenapa? Kenapa aku tak dibagi tahu? Ummu Mahjan ni dah meninggal dunia, aku kok ada dikandani, kenapa aku tak bagi tahu?" Rasulullah, para sahabat rasa bersalah pula. Yalah, Ummu Mahjan ni orang biasa-biasa je. Tak payahlah bagi tahu Rasulullah. Tapi Rasulullah pandang mulia. Walaupun dia ni berkulit hitam, tapi amalannya, hatinya sungguh bersih, tuan-tuan. Duduk ikut kubur ini. Rasulullah tanya, "Mana kubur Ummu Mahjan?" Lalu sahabat tunjukkan, inilah kubur Ummu Mahjan. Lalu diceritakan Rasulullah solat di atas kubur tersebut. Lalu Rasulullah berkata apa, tuan-tuan? "Inna hazihil kubura mamlu'atun zulmatan ala ahliha." Apa kata Rasulullah, tuan-tuan? Sesungguhnya kubur-kubur ini dipenuhi kegelapan kepada penghuninya. Maksudnya bukan kubur Ummu Mahjan. Semua kubur-kubur mengalami kegelapan. Dan sesungguhnya Allah menerangi untuk mereka dengan solatku untuk mereka. Jadi ada amalan-amalan yang dapat menerangi kubur. Bukan pasang lampu spot, LED, bukan.
Apa amalan yang nak dibantu tuan-tuan? Selain sebab itu kita suruh ziarahi orang kematian. Solatkan. Kalau boleh, sebab tu pesanan yang lepas ada 4 wasiat. Betul? Kalau boleh kita dalam masa hidup ni tuan-tuan, berwasiatlah kepada orang yang hampir dengan kita. Isteri kita, anak-anak kita, kumpulkan. Abah malam ni nak wasiat 4 perkara. Dengar wasiat abang ni. Wah ini tentu nak bagi harta ni. Bukan nak bagi harta ya, minta maaf. Belum habis lagi. Abah nak wasiat pertama. Sekiranya abah mati dulu, abang pesan isteri abang, anak-anak abang, jangan nangis meratap-ratap. Dengar abah meninggal dunia aja, istirja. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Al-Fatihah. Baca surah Ikhlas 3 kali setidak-tidaknya. Hadiahkan pada arwah abang. Jangan menangis meratap-ratap. Itu pesan pertama. Nanti abang terasa tersiksa di dalam kubur. Abah dah bagi tahu ni, kalau buat juga tanggung sendiri. Nombor 2, pesan. Sekiranya abah mati dulu ataupun abang mati dulu, abang pesan yang solatkan jenazah abang ni kalau boleh jangan kurang daripada 40 orang. Dan 40 orang tu kalau boleh yang ikhlas semata-mata kerana Allah. Jangan yang solat jenazah kerana apa? Kalau dulu kan kalau sembahyang gitu, lepas sembahyang dia lepuk ke sampul ning kocek. Saya kira noneh pora. Dia ono yang biar ono. Lepas sembahyang ono sampul. Gelak RM5. Sembahyang kerana nak duit sampul. Elah tak tu jadinya? Elah ke tidak? Ya wis ora elah tahu kalau sampul. Tapi kalau kerana Allah, mencari keredaan Allah, dikasih ya cukup ya rezeki. Dapat pahala, dapat sampul. Tapi kalau niatnya kerana nak dapat sampul, ya entuk sampul lagi. Rugi apa? Rugi. Tuan-tuan hadirin hadirat, kalau disolatkan oleh 40 orang yang ikhlas, maka doanya dimakbulkan oleh Allah dan mudah mendapat syafaat besok di akhirat kelak. Yang ketiga, sunat kita pesan dikuburkan tempat mana kita meninggal. Yang keempat, sunat kita berpesan ya supaya harta yang ditinggalkan dibelanjakan pada jalan yang benar. Tuan-tuan hadirin hadirat yang dirahmati Allah, ada satu amalan ni saya nak ceritakan teruslah kat sini. Kenapa kita disuruh menziarahi kubur? Kata Rasulullah supaya kita ingat akhirat, kita ingat kepada kematian. Tapi kadang-kadang tuan-tuan, ni bukan orang sini lah, bukan orang dekat Malaysia lah ni, orang-orang kat Kutub Utara yang tak ada orang. Kadang-kadang dah ziarahi kubur tu baguslah, tapi macam kadang-kadang masih leka lagi, macam tak ingat kematian. Padahal yang meninggal tu konco sak kelas tu. Sing ninggal kuwi konco sak kelas main sekolah. Yang meninggal baru di kampus dekat kubur tu kawan satu kelas dulu masa sekolah. Tapi kalau kawan satu kelas umurnya podo pora. Podo, nek umurnya 48 sak kelas tahunnya podo, umurnya 48 juga. Kawannya tengah dikebumikan tu, kita nak menanti, nak siap tu, nak dibacakan talqin. Kadang-kadang neng kubur ceritanya sing ora-ora lo. Ceritanya kadang-kadang yang bukan-bukan. Cerita wingi kowe balik kampung, balik delok sawete oke apa rasa anu. Wae. Alhamdulillah Kang Kaji. Sawete entuk 5 tan. Sak tan piro? 7%, 5 tan 5 darab tu. Weh boleh kira duit lagi atas kubur. Yang minat bola cerita bola pula. Mau bengi kowe delok bola, delok Johor lawan apa? Lawan Selangor. Contoh ya, contoh. Yang peminat bola jangan marah saya. Contoh, ya. Wah, bola. Neng kubur loh cerita bola. Padahal ninggal tu kawannya 48. Yang dia pun berapa umur? 48. Kok cerita bola meneh lah neng kubur. Kowe ndelok bola neng di neng omah. Apa kelas ndelok neng omah? Aku ndelok neng warung mamak ya. Jangan warung bola. Nggo LCD sing gede ngono. Wah, memang puas tenan nendang bola. Ketok tenan bola gede. Datang lagi seorang. Apa benda lah tengok dekat warung. Aku pergi stadium sendirilah. Lagi kelas. Ya Allah. Dekat kubur boleh cerita lagi bola, tuan-tuan. Yang mati itu satu kelas, tuan-tuan.
Ni bukan tuan-tuan ya. Patutnya dekat kubur tu tuan-tuan, daripada cerita kaya ngono, cerita bocorlah ayat-ayat Quran sing reti, bocor suratul Al-Ikhlas tong kali ke. Kan ada satu amalan tuan-tuan. Saya bagi tahulah pada tuan-tuan, mudah-mudahan tuan-tuan dapat amal. Kalau tuan-tuan dapat amal, saya pun dapat dia punya ganjarannya juga, ya, tempiasnya. Kata guru saya tuan-tuan, satu amalan tuan-tuan, kalau kita menghantar jenazah ke kubur, terutamanya pada waris-waris si mati, kalau boleh lakoni. Ini ada dinyatakan tuan-tuan dalam kitab Amalan Orang-orang Soleh yang disusun oleh Ustaz Muhadi bin Haji Jul. Tuan-tuan, kalau waris-waris ni sing lain wis balik-baliklah. Dan Isa, azan dulu, nanti baru sambung ya. Azan dulu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wa salatil qa'imah. Ati sayyidina Muhammadan al-wasilah wal fadilah wa sallallahu alaihi wa ba'su maqam mahmud alladhi wa'ata. Innaka latuliful mi'ad. Amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan hadirin hadirat yang dirahmati Allah, ada satu amalan tuan-tuan, amalan orang-orang saleh tuan-tuan, dan ada dinyatakan juga dalam hadis Nabi daripada Abu Umamah Al-Bahili tuan-tuan. Apabila kita menziarahi kubur, maksudnya kita menziarahi kubur, mengiringi jenazah sampai tanah perkuburan, ya. Orang-orang ini kalau sebaik-baiknya terutamanya pada waris-waris yang terdekat. Kalau mak ayahnya yang meninggal, anaknya lah sebaik-baiknya, lagi-lagi anak lelaki tuan-tuan. Amalan ni dilakukan ketika dia sebelum pulang daripada kubur tadi. Mayatnya telah dikambus di tanah, dikebumikan, orang lain dah balik tuan-tuan. Dalam hadis Nabi ada menyatakan, dalam hadis Nabi, innal abda iza wudi'a fi qadrihi wa tawalla anhu ashabuhu wa innahu la yasma'u qara'a ni'alihim atahu malakani fayu'idanihi. Apa kata Rasulullah?
sesungguhnya hamba yang mati apabila diletakkan dalam kuburnya dan rakan taulannya berpaling pulang darinya, sedangkan ketika itu dia masih mendengar bunyi tapak kasut ataupun selipar mereka, ketika itu datang dua malaikat kepadanya, lantas mendudukkannya seraya bertanya, apa yang kamu katakan tentang laki ini? Maksudnya tuan-tuan, seseorang itu, tuan-tuan hadirin hadirat, apabila dikambus di bumi, ya, rakan-rakannya, kawan-kawan yang hidup tu balik, tapak kasutnya masih kedengaran lagi, datang malaikat Munkar dan Nakir. Yang mana hari pertama di alam barzah, lagi-lagi kalau amalan ketika hidupnya, amalan solehnya terlalu sedikit, cukup gelisah berada di dalam kubur, tuan-tuan, dalam keadaan penyesalan dan sebagainya. Maka orang yang hidup ni hendaklah membantunya dengan apa, tuan-tuan? Antaranya, tuan-tuan, satu amalan. Kalau boleh lakukan di atas tanah perkuburan, sing lain wis balik, jangan balik dulu. Berdirilah di atas bahagian kepala si mati. Kalau dikuburkan sebelah kanan kan, berhadapan dengan kepala si mati, bacakan surah Al-Ikhlas sebanyak 11 kali. Niatkan pahalanya untuk arwah. Surah Al-Ikhlas sebanyak 11 kali, niatkan pahalanya untuk arwah. Baca sehingga khatam. Jangan sebut nama surah aja. Suratul Ikhlas, Suratul Al-Ikhlas, Suratul Al-Ikhlas, Suratul Al-Ikhlas, Suratul Al-Ikhlas. Itu sebut nama surah. Baca daripada awal sampai habis sebanyak 11 kali. Sebab apa dinamakan Suratul Ikhlas? Kata ulama, sebagian ulama, dinamakan Suratul Al-Ikhlas ini kerana di antaranya ia dapat menyelamatkan daripada kesulitan, kesukaran ketika hidup di dunia, ketika menghadapi sakaratul maut, ketika berada di alam barzah, dan ketika seterusnya di alam akhirat nanti. Ya, jadi tuan-tuan baca 11 kali. Sebaik-baiknya lagi baik, tuan-tuan, tu setidak-tidaknya baca surah Ikhlas 11 kali di atas kubur sebelum pulang. Tapi lagi baik, tuan-tuan, dinyatakan dalam kitab ini, iaitu sebelum pulang dia telah menghatamkan suratul Al-Baqarah sebanyak 286 ayat sebelum pulang. Niatkan pahalanya kepada si mati. Tuan-tuan, bukan setakat si mati saja dapat pahala, anak ataupun waris yang baca itu juga dapat pahala. 286. Oh, dawa ki ustaz. Kek neng kubur lo. Wah. Nek orang mampu baca dhewe gilir-giliran. Nek adik-beradik cakap jauh pula. Kalau adik-beradiknya ada 3, ada 4 gilir. Saya baca 3 ain, 3 makro. Sambung lagi ni 3 makro. Ni awak ni udah bakinya awak. Baca gitu. Sayang tak dengan ayah ni? Sayang. Duduklah baca. Baca sebaik mana yang mungkin. Jangan atas kubur bacanya tak tartil. Itu yang elektrik di langgar, bacanya luar juta duitnya. Jangan. Baca sebaik mana yang mungkin. Itu ketika di atas kubur. Dan apabila balik, ini amalan yang disarankan ketika dah pulang ke rumah. Kadang-kadang pulang ke rumah, tadi nangis-nangis gitu, pulang rumah kok senyum kabeh. Seorang baca Quran, baca apa, yang mati, sing urip yuk mangan. Ya makanlah. Tapi tuan-tuan, ada satu amalan yang perlu kita bantu pada si mati. Apa dia satu amalan ni, tuan-tuan? Tak susah sangat. Tinggal gelem orang gelem. Iaitu, tuan-tuan, berusahalah untuk menghatamkan membaca kalimah tauhid, kalimah tahlil la ilaha illallah sebanyak 70,000. 70,000 berarti 70,000 kali selepas kematian, dan dihadiahkan. Pahalanya kena niatkan pada siapa? Si mati, ya. Kena niatkan pahalanya, bacaannya kepada si mati jika dikhatamkan, diselesaikan kalau boleh dalam masa yang terdekat selepas kematiannya adalah lebih baik. Lagi-lagi kita khatamkan 70,000 tu secepat mana yang mungkin.
Kata guru saya, tuan-tuan, sebaik-baiknya jangan lebih 3 hari. Selambat-lambatnya jangan lebih daripada 7. Paling sikit 3 hari, kalau boleh jangan lebih 7 hari. Kerana tuan-tuan nak menjawab soal mungkar nakir tu, mungkar dan nakir, walaupun soalan dah bocor, ma rabbuka, ma dinuka, ma nabiyuka, ma imamuka, ma kiblatuka, ma ikhwanuka, walaupun dah hafal, belum tahu besok boleh jawab. Silap saja ma imamuka, imamku, imam surau Taman Megah kau sebut. Macam mana nak jawab? Macam mana nak sebut Al-Quran? Ini saya ingatkan diri saya. Kalau dalam masa hidupnya jarang baca Quran. Suruh baca suratul Mulk, ngantuk ngebani. Baca suratul Mulk balik. Ini bukan tuan-tuan tidak nyenuk yang ngomong ni, ya. Kadang-kadang baca suratul Mulk, dah habis dah. Nah, dapat pahala juga. Dah habis juga. Langsung tak baca, tuan-tuan. Nak baca Quran pun susah. Nak beli Quran pun berkira. Wah, macam mana besok nak jawab apa Al-Quranul Karim tu sebagai kitabku? Masalah. Macam mana besok dekat akhirat kalau nak jawab saudaraku sekalian muslimin muslimat, kalau dalam masa hidupnya bergaduh, memfitnah, menginyanya, macam mana nak jawab besok dekat kubur? Jadi yang hidup ni tuan-tuan, selain baca talqin tu, bukan ingatan pada orang yang mati je, yang hidup pun satu ingatan sebenarnya, kena dengar. Ya. Sebab tu baca 70,000 lagu ni. Kalau banyaknya ustaz, 70,000 dulu. Tapi barang siapa yang baca 70,000 ni amalan ni, dia baca seorang, dia telah menghatamkan untuk dirinya sebelum mati. Untung. Bukan setakat si mati dapat pahala, dia yang masih hidupnya pun dah menghatamkan 70,000 kali. Ni orang mampu. Ialah kadang-kadang kita ya, wong Pak Imam gawa tahlil. Biasanya Pak Imam gawa 33. La ilaha illallah. La ilaha illallah 33. Tiba-tiba Pak Imam buat 100. Allah, dalam kelas ilmu, tahlil lepas kelas ilmu, tahlil 100, walah mamam. Apa yang lawan yang ditambah? Ya Allah. Baca tahlil 1, apa yang lawannya ditambah kata dia. Sampai ke situ bukan tuan-tuan. Bukan tuan-tuan, jangan. Itu kalau ada macam tu tuan-tuan, something wrong. Memang ada masalah, kena rawat. Sebab itu tuan-tuan, kata guru saya lah, Ustaz Maulid. Kita ni macam saya ni memang tuan-tuan tak payah tak apa. Kalau boleh, memanglah zaman Rasulullah tak ada tasbih. Zaman isinya Mariatul Qibtiyah digunakan tasbih, tapi tasbihnya tak diikat macam ni. Dia biji-biji. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Anak kita ambil, masuk balik. Di sana ni, kau orang yang dikeng ngacoy, wis tembacan mau pirang ewu, di sana ni. Padahal kalau dia, tak apalah nak. Anak ni bagus betul, suruh ayah lagi banyak zikir. Jangan marah. Ini disentak-sentak. Ya? Tapi zaman tabi'in, jadi tasbihnya diikat zaman Imam Hasan Basri, diikat macam ni. Cuma kata guru saya, ni kata guru saya, kata guru tuan-tuan tu pulang. Mal, nek tuku tasbih, ojo sing murah banget. Apa kepiye? Saya bukan murah lagi tuan guru. Saya lagi dapat percuma. Balik umrah, balik haji ngending, ngentuk biasa ya. Balik umrah, balik haji. Sekarang yang digital tu memang dapat macam RM2 lebih ke apa tu. Apa cuma lagi kan. Tapi kata guru saya, nek tuku tasbih ojo sing murah banget. Kenapa? Engkau seleder. Seleder atau seleder? Seleder apa Melayunya? Tapi yang jauh sini. Seleder ni mana? Seleder ni dia macam benda tu kalau mahal, ya kita pegang betul-betul. Tapi nak seleder tertinggal, alah RM2 40 kok esok tuku meneh. Seleder. Ya, dia tak anu. Tapi kalau kayu koka 100 lebih, wah tertinggal lah. Wah, sanggup patah balik mahal. Itu ibarat je gitu. Satu lagi kalau yang zikirnya banyak-banyak macam tuan-tuan memang zikirnya beribu-ribu tiap hari. Ya, saya baca istighfar lepas sembahyang aja 3 kali. Itu pun kadang-kadang Imam, kau terlebih baca 4.
3 lah mam. Oh komplain macam lebih 1 pun komplain. Astagfirullahaladzim. Kalau boleh beri tasbih ni, cari yang ada anaknya ni. Ni ada anak kan ni? Ini saya panggil anak lah. Ada satu lagi saya ada 2, 3. Ini satu aja ni. Ni 100. 33 tuan-tuan. 100. Dah 100 tarik 1. 100 lagi tarik 1. Ni ada 10. 10 kali ada 1000. Nanti ada satu lagi tarik. Oh dah 10,000. Tarik lagi 20,000. Tu ada hikmahnya lah, dia yang pakai macam ni senang. Tapi kalau yang 100 tu tuan-tuan boleh juga. Kasihlah batu ke depannya satu boleh juga. Ada yang guna tasbih ni dia bukan untuk mengira. Ada orang dia tak untuk mengira. Dia untuk galannya. Kenapa kau tak tanya buat apa? Kalau berhenti aja wis ngelamun. Ngelamun nanti ngelamun. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Berhenti tu. Dah melayang tuan-tuan. Kadang-kadang kita zikir tu tuan-tuan. Bagus semua. Kadang-kadang zikir tapi dalam keadaan lalai. Kita selawat pun kadang-kadang lalai. Pergi raya 45 orang tu, sallallahu ala Muhammad. Matinya melayang. Sallallahu alaihi wasallam. Mah kok go kipas meneh. Wong lain wis sekon lo. Sallallahu ala Muhammad. Oh no ikone. Jenenge kok Panasonic orang go. Kabeh go apa kae jenenge New York. Ya, tahan orang ni. Mulut selamat, tapi hati pikir, oh langsing kok ora tukar jarine koyo. Langsing kok langsung tahun lepas. Tengok ayat lah tu. Ayat. Mulut la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Oh, umai kembroh tenan ayo ni. Sempat nengok komplain mikir. Itu ayat tuan-tuan. Walaupun mulutnya dah bagus. Sebab tu tuan-tuan hadirin hadirat, kita ni kena taat pada zahir dan taat pada batin. Tapi jangan pula la ilaha illallah, aku tak elah lah, daripada tak elah baik tak payah zikir lah, tinggal aja. Jangan pula, itu setan tuan-tuan. Memang kita ni manusia biasa, memang ada perasaan tu. Oh, aku ni kira hebat betul lah. Aku azan ni suara memang macam Bilal Mekah. Ya Allah, aku dah tak elah ni. Berhentilah tinggal. Jangan, teruskan juga. Dalam masa yang sama, lepas tu beristighfarlah. Sekali, 2 kali, 3 kali. Minta ampun pada Allah. Kadang-kadang tuan-tuan, kita bukan tuan-tuan tuan-tuan tidak. Kadang-kadang kita nak bangun malam, ya Allah, pukul 4:30 pagi tu. Nak calik buka mata ni. Susah betul lah. Badan sado, angkat besi 10 kilo. Angkat selimut 1 kilo. Jatuh lagi. Tak kuat. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Wah, 100 kali dah mula mengeluh. Nak sembahyang sunat ba'diyah isyak 4 rakaat. 2 rakaat ba'diyah isyak, 2 rakaat buat apa? Sunat lil baqa'il iman. Ya, kalau dah ya ulumuddin, kita buat 2 rakaat tu boleh buat sembahyang lil baqa'il iman, minta ditetapkan iman. Kadang-kadang ya Allah, loh, dah buat 2 rakaat, ingatkan nak buat 2 rakaat lagi. Kawan ni wis mangan kabeh. Entek Laura Uman aku ki. Entek. Tak jadi tuan-tuan kena-kena. Ini bukan tuan-tuan. Kan? Payah nak buat beramal ibadah. Nak puasa sunat sebulan 3 hari. Wong kadang-kadang susah. Bang, besok kita nak qada puasa Ramadan yang tak habis. Abang nak puasa sama tak? Oh, minta maaf yang. Besok ada gotong royong bersihkan kubur yang. Besok hari Khamis, bang, main tu pun tak boleh. Hari Khamis ni kita nak puasa lagi boleh. Oh, minta maaf. Surau nak buat gotong royong sikit lah. Surau pula. Padahal tak ada pergi pun. Kenapa payah? Kerana malas Ustaz. Memang malas. Tapi kata Hasan Basri tuan-tuan, kenapa seseorang itu malas nak beramal ibadah? Di antara sebabnya dosa. Banyak dosa. Sebab itu tuan-tuan, kita disuruh memperbanyakkan istighfar tuan-tuan. Dengan beristighfar, zikir istighfar tuan-tuan, insya-Allah dapat mengikis dosa-dosa yang kecil.
Dosa yang besar, sebab tu kita disuruh muhasabah, bertaubatlah dengan taubatan nasuha. Sebab setiap dosa yang kita lakukan tuan-tuan, maka satu titik hitam dekat hati kita. Kalau dosanya makin banyak, makin peteng hati kita. Apabila dah peteng hati kita, itu yang kadang-kadang payah nak beramal ibadah. Dibagi nasihat pun suka nak dengar tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, hadirin hadirat yang dirahmati Allah, 70,000 tu kalau tuan-tuan tak mampu, kata guru saya, boleh diagihkan. Anaknya ada 7. Kau, long, alung, angah 10,000. Walaupun angah pun udah udah 10,000. Ni 10,000, 10,000. Alung tak apalah, ambil 20,000. Tak apa. Kalau tak mampu boleh diagihkan. Ustaz, kalau bapak saya wis meninggal sawil Ustaz, wis 20 tahun. Boleh tak saya baca tahlil 70,000, niatkan pahalanya pada si mati? Boleh. Tak jadi masalah. Kan ada satu kisah tuan-tuan. Ini saya nak tutup lepas ni tutup. Tuan-tuan jangan risau. Suwim banget Ustaz rantai-rantai. Ada ni, kita ni kadang-kadang apa raya. Ada seorang bapa ni dalam kitab Duratul Nasihin. Dia cerita orang salafus soleh tuan-tuan. Tuan nak percaya boleh, tak percaya pun boleh. Tapi ada dia punya hikmah. Ada seorang bapa ni, bapaknya orang yang soleh, anaknya baru meninggal dunia. Apabila anaknya meninggal dunia siang, malamnya bapaknya mimpi. Mimpi apa? Mimpi jumpa dengan arwah anaknya dalam mimpi. Malam pertama anaknya, ya Allah, wong anaknya masa urip, masa ninggal putih loh. Handsome kau bapak Sekali malam pertama kau ireng teng-teng. Ireng teng-teng nanti. Dia macam dalam neraka jahanam lah. Dalam keadaan terseksa, wajahnya berubah menjadi hitam, dalam keadaan tidak terurus, dalam keadaan macam diseksa. Malam yang kedua, bapaknya mimpi meneh anaknya. Anaknya berubah total. Wajahnya berseri-seri. Wajahnya berseri-seri dalam keadaan aman, tidak diseksa. Lalu ayahnya berkata, wahai anakku, kau kok different banget. Tapi tak cakap bahasa Inggeris dah. Different ni perbezaan kan. Kok beza sangat. Kok beza sangat malam pertama dengan malam kedua. Malam pertama ayah mimpi kau dalam keadaan diseksa. Malam kedua kamu dalam keadaan tenang. Apa amalannya wahai anakku? Kata anaknya, wahai ayahku, selepas malam pertama tu, ada orang yang lalu kubur, dia baca suratul Al-Ikhlas sebanyak 3 kali. Dia hadiahkan pahalanya kepada sekalian ahli kubur, maka aku dapat manfaatnya. Baca surah Al-Ikhlas 3 kali tuan-tuan. Tuan-tuan lalu kubur Saidina Osman, bukan lalu kubur, teringat kubur dia nangis. Kita kadang-kadang lalu kubur, tak ada apa-apa. Beri salam pun tak. Berilah salam. Doakan, setidak-tidaknya bacalah surah Al-Ikhlas, baca surah Fatihah, niatkan padanya kepada sekalian ahli kubur. Jadi tuan-tuan, hadirin hadirat yang dirahmati Allah, sebab itu di antara amalan cara mengingati mati, menziarahi orang yang sakit, lagi-lagi yang menghadapi sakaratul maut. Yang keduanya tuan-tuan, rajin-rajinlah kita mengiringi jenazah dan menziarahi kubur. Minta tolong bagikan ni boleh tak? Minta tolong. Dia punya edarkan juga je. Okey tuan-tuan, yang saya bagi ni tuan-tuan, apa yang saya nyatakan ada kat sini, yang saya cakap tadi, dan ada rujukan kitab yang sebelah bawah. Kalau tuan-tuan nak beli kitabnya, bagi online ada kot. Tapi kat Pasar Melayu saya tengok tak ada tuan-tuan. Yang saya terangkan dari kat sebelah, dan yang sebelahnya tu mengharapkan dalam husnul khatimah. Kata Habib Salim bin Hafizullah telah menyebutkan faedahnya tuan-tuan, seperti yang disebutkan dalam kitab Tartib Ar-Suluk daripada Al-Habib Al-Imam Ahmad bin Hazan Al-Atas. Amalkanlah membaca 100,000 kali La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dalam hidup kita sebelum mati ni tuan-tuan, kalau boleh amalkanlah bacaan yang saya sebutkan tadi 100,000 kali insya-Allah. Dan seterusnya tuan-tuan hadirin hadirat, di sebahagian belakang ni ada ayat
surat Taubah ya. Mungkin minggu lepas saya dah bagi tuan-tuan. Tapi ini dah ada, saya terangkan semula. Amalkanlah membaca surat Taubah 128 129, mulakan dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim permulaannya. Kemudian baca laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Kalau boleh tuan-tuan, setiap kali selepas solat fardu bacalah 7 kali kalau boleh. Setiap kali selepas solat fardu. Tapi kalau tuan-tuan rasa keberatan, kata guru saya, amalkanlah 3 kali selepas subuh dan 3 kali selepas maghrib. Kalau boleh setiap waktu. Di antara ganjaran yang dinyatakan faedahnya kalau kita istiqamah mengamalkan, membaca 7 kali surah Taubah ini 128-129, nascaya dilindungi daripada kejahatan yang nampak maupun yang tak nampak. Dan dalam hadis, dalam cerita di bawah ni diceritakan, kalau dia sering mengamalkan ayat ini, hampir-hampir dia meninggal dunia tuan-tuan, diceritakan tuan-tuan, dia tidak hafal ayat yang selalu dihafal ini. Selalu dia boleh hafal, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Contohnya dia boleh hafal, tapi di saat-saat akhir kematian dengan izin Allah ya tuan-tuan, dia tak boleh hafal tuan-tuan. Itu menandakan tandanya dia hampir-hampir meninggal dunia. Tapi berlakunya pun dengan keizinan Allah. Ada dinyatakan dalam penerangannya ni. Kalau tuan-tuan nak beli kitab ni lebih jelas lagi, atas tu ada nama kitabnya, Wasahul Afra wa Isbaul Falah, yang telah disusun oleh Syekh Abdul Wahab Sya'rani ya. Jadi setakat itu saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu Muhammadin asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Allahumma ati Muhammadanil wasilah waj'al fil mustafina mahabbata wa fil alamina darajata wa fil muqarrabina syarrah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal as innal insana lafi khusr ilal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Dengan ini saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.